Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hazim Ismail, nombor matrik 2020461478, dan saya daripada IC 2201A daripada kumpulan 8, dan saya membuat tajuk Tanah Syurga. Dan berikut merupakan isi kandungan bagi saya punya pembentangan. Untuk pengenalan, saya akan memfokuskan kepada 3 perkara, iaitu tanah, syurga dan juga tanah syurga. Tanah di muka bumi ialah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan campuran mineral dan bahan organik yang menjadikan struktur tanah di muka bumi ini. Tanah di muka bumi berfungsi sebagai tanaman yang mana manusia dapat menikmati ganjaran maupun dapat memperoleh rezeki melalui tanaman tersebut, seperti petani yang mendapat hasil tanaman seperti buah-buahan dan sayur-sayuran yang bukan saja dapat dimakan ataupun menggunakan sebagai bahan masakan, juga boleh menjadikan untuk jualan. Dan seterusnya, syurga merupakan tempat yang diidamkan oleh semua umat Islam yang beriman. Apa yang ada di syurga sangatlah berlainan di bumi. Hal ini kerana keindahan syurga itu ia tidak akan terjangkau oleh fikiran manusia. Ianya kerana fikiran manusia bersifat terbatas. Dan seterusnya, yang ketiga ialah tanah syurga. Tanah syurga merupakan salah satu daripada kenikmatan di syurga. Kedua-duanya ciptaan Allah SWT. Kedua-duanya itu saya masukkan tanah syurga dan juga tanah di bumi. Namun, walaupun kedua-duanya ciptaan yang sama, ciptaan pencipta yang sama, iaitu Allah SWT, nama yang sama, tanah syurga dan tanah bumi, namun sangatlah berlainan, berbalik pada poin yang kedua, iaitu tidak sama dengan di bumi. Dan terdapat beberapa dalil nakli dan pandangan ulama terhadap tanah syurga ini. Dan kita akan ke yang seterusnya, iaitu yang pertama ialah konsep tanah syurga. Okey, tanah syurga ini sangatlah berlainan dengan di bumi. Seperti yang saya sudah perkatakan sebentar tadi, iaitu akal fikiran manusia terhad sifatnya. Ianya kerana setiap hari manusia akan mempelajari ilmu-ilmu baharu, sama ada ilmu dinawi ataupun ukhrawi. Yang ketiga ialah manusia terbayang apa yang ada di bumi. Apabila kita sebut saja tentang tanah syurga, sekilas lalu manusia akan teringat akan tanah yang menyerupai di bumi. Maksud saya, tanah yang ada di bumi. Ianya sangatlah berbeza sama sekali, kerana yang saya perkatakan sebentar tadi juga, ianya kerana ciptaan di syurga sangatlah berlainan dengan ciptaan di bumi. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Sajdah ayat 17, maksudnya, maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirasakan untuk mereka, yakni dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan, sebagai balasan bagi amal-amal saleh yang mereka telah kerjakan. Dan saya juga ada menyertakan satu ayat dalam buku yang ditulis oleh Khairul Ghazali pada tahun 1965, yang katanya merupakan di dalam syurga tidak ada sesuatu pun yang menyerupai yang ada di dunia, kecuali hanya namanya. Yang kedua ialah asal-usul tanah syurga. Okey, sebelum itu saya akan mendahulukan dengan petikan artikel daripada IIS Juhairiyah pada tahun 2017. Ia berkata, sebenarnya itu nikmat berlimpah ruah dari syurga Firdaus sampai syurga Aden, yang di dalamnya terdapat 2 set syurga perak dan syurga emas. Yang ini kita boleh dapat tahu bahawa tanah syurga ini sering dikaitkan dengan emas dan perak. Jika tanah di bumi kita sering dikaitkan dengan tanah yang ciptaannya daripada batu-batu, pasir-pasir dan sebagainya. Namun tanah di syurga diceritakan tercipta daripada emas dan perak. Dan yang kedua ialah nikmat berlimpah ruah. Berbanding dengan tanah di muka bumi, juga ada nikmatnya, namun hanyalah dari segi aspek pertanian. Namun di tanah syurga ini nikmatnya merangkumi seluruh aspek. Okey, dan yang ketiga, sesuatu yang lengkap isinya, iaitu tanah syurga bersifat sempurna. Dan saya juga ada menyertakan satu hadis sahih Muslim yang berkenaan dengan ciptaan tanah syurga daripada isi perak dan juga emas.
Yang ketiga ialah ciri fizikal tanah syurga. Saya akan memulakan dengan menyatakan tentang ciri fizikal tanah di muka bumi, iaitu sifatnya kotor dan berbau. Tambahan lagi apabila selepas hujan, kita akan dapat bau yang agak kurang menyenangkan, dan dari situ kita dapat menyatakan sifatnya, iaitu kotor dan berbau. Dan berbanding dengan tanah di syurga, saya akan menyatakan sebentar lagi. Dan poin kedua ialah tidak dicipta dari tanah maupun batu seperti di muka bumi. Seperti isi yang sebelumnya, saya ada menyatakan tentang dicipta daripada isi emas dan juga perak. Dan yang ketiga ialah syurga dicipta dengan indah sifatnya, yakni pada kesempurnaannya. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ada berpendapat, jika ada yang bertanya tentang tanah syurga, maka jawablah bahawa tanahnya adalah kasturi dan za'faran. Dan juga ada satu lagi boleh dikatakan ilmuwan, iaitu Muhammad Ahmad Mubayyad. Ia juga berpendapat dengan tanah di syurga tercipta daripada minyak kasturi dan za'faran, iaitu sejenis tumbuhan. Dan untuk isi ciri fizikal tanah syurga, saya juga ada menyertakan tentang hadis Sahih Bukhari yang mana tentang ciri fizikal tanah syurga. Seterusnya iaitu keistimewaan tanah syurga. Tanah syurga mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa berbanding di bumi. Seperti yang dinyatakan sebentar tadi, isinya daripada emas dan perak, dan juga debu tanahnya daripada za'faran. Umar bin Sulaiman Al-Ashqar berpendapat bahawa salah satu penduduk syurga yang meminta izin dari Tuhannya ketika menanam, jadi dia akan memberinya izin sehingga dia hampir tidak akan membuang benih, sehingga ia berakar di tanah, kemudian tumbuh menjadi lengkap dan matang pada waktu yang sama. Berdasarkan pada potongan artikel ini, kita dapat lihat maupun baca tentang tanaman di syurga, ia akan tumbuh dan lengkap, malah matang pada waktu yang sama, iaitu waktu yang singkat. Berbanding tanaman di bumi, ia kadang-kadang mengambil masa yang agak lama untuk memperoleh hasil tanaman tersebut. Dan saya juga ada menyertakan hadis Sahih Bukhari tentang seorang lelaki, yakni penghuni syurga, yang menyatakan hasratnya yang berminat dengan bercucuk tanam. Seterusnya ialah jenis tanah syurga. Tanah syurga ada dinyatakan secara terperinci yang mana sering berkait dengan za'faran, yakni za'faran merupakan tumbuhan berbunga di bumi. Okey, jika dilihat mata kasar, za'faran ini mempunyai penampilan yang indah dengan berwarna ungu muda, iaitu warna yang dikategorikan sebagai warna yang lembut. Ia juga mempunyai khasiatnya yang mana za'faran ini diguna pakai dalam perubatan sehingga masyarakat zaman kini. Namun kita perlu ingat bahawa semua ciptaan di bumi sangatlah berlainan dengan di syurga. Jika za'faran di bumi mempunyai indah ataupun keindahan yang tersendiri maupun khasiatnya yang telah berkesan, apatah lagi za'faran yang ada di syurga nanti. Dan ada dua pendapat yang hampir sama, dan saya akan menyatakan tentang daripada Syekh Mahazir Syekh Ibrahim pada tahun 1961. Ia berkata, bumi syurga dari perak dan tanahnya dari kasturi ataupun za'faran. Dan saya juga ada menyediakan hadis ataupun hadis daripada hadis Sahih Muslim. Ia menyatakan tentang debu tanah di syurga bersifat lembut dan putih, dan juga harumnya seperti kasturi. Yang keenam ialah keharuman tanah syurga. Okey, keharuman tanah syurga sering berkait dengan haruman kasturi, yang mana Mahir Ahmad berpendapat di syurga tidak ada tanah dan batu seperti di dunia, akan tetapi tanahnya dari kasturi dan za'faran yang nikmat seperti tepung putih dalam kelembutan dan kehalusan sentuhannya. Seperti mana yang kita tahu, haruman kasturi merupakan haruman yang sangat digalakkan pemakaiannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, pada masa kini maupun dari dulu lagi, ramai Muslim yang sering mengamalkan pemakaian haruman kasturi ini demi mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Selain memiliki haruman yang indah, haruman kasturi boleh dikatakan tidak terlalu tajam seperti haruman yang lain yang tajam, yang mana boleh mengganggu khusyuk solat maupun boleh mendatangkan fitnah bagi perempuan. Dan juga disertakan dengan hadis Sahih Bukhari yang dimana diceritakan tentang haruman tanah syurga. Yang ketujuh pula ialah gunung-gunung syurga. Saya ada terjumpa satu hadis yang mana dinyatakan tentang keberadaan gunung-gunung syurga. Di dalam hadis tersebut ada menyatakan tentang 4 nama gunung di syurga, iaitu Gunung Uhud, Gunung Thur, Gunung Lubnan dan juga Gunung Judi. Dan saya akan menyertakan hadis tersebut. Ya, inilah hadis tersebut. Namun hadis ini bersifat dhaif. Isi yang terakhir sekali ialah perbandingan antara tanah syurga dan juga neraka. Jika sebelum ini sering dikaitkan tanah syurga dengan kasturi dan za'faran, ada juga berpendapat tentang permukaan syurga daripada mutiara dan yakut. Jika permukaan di bumi selain tanah, ada juga permukaan yang daripada batu dan konkrit. Okey, jika di syurga permukaannya dikaitkan dengan mutiara dan yakut, yang mana mutiara dan yakut ialah satu batu perhiasan. Jika di bumi, batu perhiasan tersebut mempunyai nilainya sangat tinggi dan sangatlah mahal. Dari situ kita dapat menggambarkan tentang mewahnya dan indahnya keadaan di syurga kelak. Dan berbanding dengan di neraka ada satu lontaran bunga api neraka yang mana tingginya setinggi istana, dan juga jurang ataupun gap maupun antara lontaran itu sangatlah sempit seperti unta-unta yang beriringan. Seperti petikan artikel daripada Samsul Bahri berpendapat bahawa sedangkan banyaknya lontaran bunga api neraka tersebut diumpamakan kerumunan ataupun gerombolan unta yang beriringan sehingga tidak ada celah di antaranya. Dan saya juga ada memperoleh satu maklumat baru daripada artikel Samsul Bahri ini, yang mana artikelnya bertajuk Amsal dalam ayat-ayat syurga dan neraka. Dan maklumat baru dalam artikel tersebut merupakan tujuan penyebutan Amsal dalam Al-Quran. Peranan bagi penulis sebuah artikel, selain menyatakan isi yang sudah sedia ada, ia juga berperanan untuk menyampaikan satu maklumat baru yang mana sudah menjadi tanggungjawab bagi seorang penulis tersebut bagi menyampaikan ilmu kepada orang lain. Jika penulis tidak menulis tentang maklumat baru ini, mungkin pembaca sekadar berfikiran bahawa ayat-ayat Amsal tersebut hanyalah ayat tersurat sahaja, sedangkan ayat-ayat Amsal tersebut mempunyai maksud yang tersirat juga. Seperti contoh yang dihuraikan secara terperinci oleh penulis seperti di surah Al-Mursalat ayat 30 sampai 33, yang mana ayat ke-32 tersebut maksudnya iaitu sungguh neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi sana. Ia ada menyatakan tentang lontaran bunga api tersebut setinggi dan sebesar istana. Dan ayat yang ke-33 maksudnya seakan-akan iringan unta yang kuning. Okey, jika isi tersuratnya ialah iring-iringan unta yang kuning, namun isi yang tersirat ialah kesempitan maupun jurang antara lontaran tersebut sangatlah sempit. Ia menggambarkan tentang bahawa keadaan penduduk neraka tidak akan terlepas daripada sebarang azab api neraka, yang mana balasan bagi mereka yang berbuat dosa di muka bumi ini. Sebagai kesimpulan, syurga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai pelbagai bahagian dan peringkat, yang mana setiap bahagian dan peringkat mempunyai keistimewaan dan keunikannya tersendiri. Salah satu bahagiannya ialah tanah syurga. Isi-isi yang saya terangkan maupun huraikan sebentar tadi hanyalah gambaran yang digambarkan sahaja. Namun fikiran kita tidak akan mampu untuk menggambarkan tentang tanah syurga yang sebenar. Hal ini fikiran kita sudah biasa dengan apa yang ada di bumi, yang mana bumi hanyalah bersifat sementara manakala syurga sifatnya kekal. Oleh itu, sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
wajiblah ke atas kita mengamalkan konsep amar ma'ruf nahi munkar, iaitu melakukan segala apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.